with gold. Tamadun Cina mengandung pelbagai aliran agama dan kepercayaan yang dicampur dengan kepercayaan tradisi dan adat bersama. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 21 akan merungkai setiap aspek kepercayaan ini yang dipegang oleh tamadun awal Tamadun Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nabiyati Razali, saya akan membawa anda untuk membicarakan tentang aspek yang pertama, iaitu aspek kepercayaan dalam tamadun Cina. Our universe was clothed in light. Kepercayaan alam sekitar. Mereka percaya bahawa bencana alam adalah ketentuan Tuhan. Ini menyebabkan mereka menyembah alam sekitar seperti matahari, bulan, binatang dan sebagainya. Contohnya, masyarakat lembah Wang Ho iaitu Shanti menyembah alam sekitar. Pulling at Kepercayaan kepada anak syurga. Kepercayaan kepada anak syurga adalah untuk mengesahkan pemerintahan sesebuah dinasti. Ia dilakukan dengan menonjolkan unsur suci dan sakti yang mampu menarik keyakinan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah tersebut. Anak syurga dianggap sebagai perantara antara bumi dengan syurga. Contohnya, dinasti Chow mengamalkan kepercayaan tersebut untuk mengukuhkan kedudukan pemerintah dinasti Chow. I once barren. Kepercayaan kepada dewa. Masyarakat tamadun Cina percaya bahawa dewa akan membantu mengawal dan meningkatkan hasil tanaman kerana dewa di syurga mempunyai kuasa untuk menolong manusia di dunia. Sebagai contoh, masyarakat Shang menyembah dewa biji-bijian. Friends with life. Kepercayaan kepada penyembahan roh nenek moyang. Mereka percaya bahawa nenek moyang mereka mempunyai pengaruh dalam kehidupan seharian. Amalan pemujaan dilakukan agar roh nenek moyang mereka masih mempunyai pengaruh ke atas kehidupan mereka atau kehidupan masa hadapan mereka. Mereka juga memohon pertolongan nenek moyang mereka melalui ramalan menerusi pendeta Cina dengan menggunakan tukang nujum yang ditulis dengan pelbagai soalan dihempaskan dan garisan-garisan yang pecah tersebut akan dibuat ramalan. Contohnya, masyarakat Shang dan Maharaja Shang. Mereka mengamalkan penyembahan roh nenek moyang yang memerintah syurga dan menjalankan upacara pengorbanan untuk memuja semangat roh nenek moyang yang diketuai oleh bomo. Antara yang dikorbankan ialah kambing, lembu, anjing, manusia dan tawanan musuh. Salam sejahtera, saya Ashraf Nasrullah Jamsari akan membawa anda untuk merungkaikan konsep-konsep kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat tamadun Cina. We may fall in love. Konsep yang pertama ialah konsep yin dan yang. Menurut pandangan ini, semua benda yang ada di dunia ini adalah gabungan unsur positif dan negatif. Yin merupakan unsur positif, manakala yang adalah unsur negatif. Gabungan antara dua unsur ini membawa keharmonian dan kesejahteraan kepada dunia. Konsep yin dan yang menjadi teras kepada amalan masyarakat Cina sehingga ke hari ini. Yin adalah kuasa positif dalam alam semesta ini yang bererti panas matahari, bumi dan kering. Manakala yang pula ialah kuasa negatif yang ada pada alam semesta seperti sejuk, bulan dan lautan yang melambangkan sifat lemah, gelap dan pasif. Berikutnya ialah konsep Zen. Confucius telah mengemukakan jalan penyelesaian moral dan nilai kemanusiaan melalui konsep Zen. Dalam kitab Analect, perkataan Zen diulang sebanyak 105 kali dan ini menunjukkan betapa penting Zen dalam pemikiran Confucius. Confucius telah mengetengahkan Zen ke dalam masyarakat Cina sehingga ia menjadi nilai kebaikan yang utama dalam etika masyarakat Cina. Ketika membicarakan tentang konsep Zen dalam kitabnya, Confucius mengatakan bahawa Zen, Che dan Yung merupakan sifat-sifat yang dipunyai oleh orang-orang yang agung. Orang yang mempunyai sifat Zen akan bebas daripada rasa bimbang. Orang yang mempunyai sifat Yung akan bebas daripada rasa ketakutan. Berikutnya ialah konsep Tian. Maksud Tian secara literal adalah langit atau cakrawala. Namun istilah ini digunakan semenjak dinasti Zhou mempunyai pengertian yang berkaitan dengan kepercayaan kepada dewa.
Tian sebagai pihak yang mengetuai, memerintah dan menguasai seluruh dunia atau alam semesta, sentiasa dikenali dengan Maharaja tertinggi dalam Empayar Tian. Pada zaman dinasti Zhou, perkataan Tian membawa maksud Supreme Being atau boleh dimaksudkan sebagai Tuhan yang Maha Agung. Supreme Being atau Tuhan yang Maha Agung dalam masyarakat zaman, menurut masyarakat tersebut, mentadbirkan alam ini dengan menentukan nasib manusia. Di samping itu, Tian juga menentukan keamanan dan kesejahteraan dan memberi balasan baik dan buruk kepada seseorang. Konsep Li pula ialah peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul. Perkataan Li dalam Analect disebut sebanyak 71 kali. Menurut Confucius, Li adalah kayu ukur teragung bagi semua perkara politik, sosial dan individu. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara-upacara. Confucius menyesuaikan pelaksanaan Li kepada beberapa keadaan iaitu dalam peraturan sosial, kedua dalam tindakan pemerintah, ketiga dalam menjatuhkan hukuman, keempat dalam mengesahkan nama dan kelima dalam melahirkan perasaan dan keinginan seseorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Wazir Aiman bin Muhammad Abdul Wahab. Dan kali ini saya akan membawa anda membincang tentang segmen kedua pula, iaitu segmen falsafah dan juga agama. Every time we open up. Konfusianisme. Konfusianisme bukanlah satu agama, tetapi lebih kepada pengajaran falsafah iaitu kemanusiaan. Suatu falsafah atau sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan, tujuan dan keinginannya. Ia bermula semasa dinasti Zhou yang dibawa oleh Confucius pada tahun 551 sebelum Masihi. Pada asalnya beliau adalah seorang pegawai dalam kerajaan Lu, tetapi telah meletak jawatan dan mengembara untuk menyebarkan idea dan fahaman tersebut. Akhirnya, fahaman tersebut diterima dan beliau dianggap seorang dewa serta disembah. Konfusianisme menekankan bahawa seorang pemimpin perlu menitik beratkan soal moral, maka pemerintah tersebut akan diiktiraf oleh rakyat dan negara tersebut, tidak memerlukan undang-undang. Ajaran ini berubah sedikit demi sedikit sehingga menjadi sebuah agama. Ia turut menekankan konsep Zen iaitu peri kemanusiaan kepada diri sendiri dan orang lain. Zen pula mengutamakan 5 kebaikan iaitu berbudi bahasa, kemurahan hati, amanah, kerajinan dan bersifat baik. Ajaran ini menekankan juga unit keluarga sebagai satu unit terpenting. Tema utama dalam ajaran Konfusianisme ialah preservation of the state and the preservation of the family. Atau dalam perkataan ialah how. Hal ini jelas dilihat daripada beberapa perayaan yang masih kekal sehingga hari ini, iaitu Qingming. Oleh kerana dalam ajaran Konfusianisme amat mementingkan how, maka untuk mendapatkan anak adalah penting supaya menjadi warisan keluarga. Dengan ini perkahwinan adalah digalakkan supaya mendapat anak secara syah. Daoisme. Daoisme merujuk kepada Dao yang bermaksud way atau principle, iaitu jalan kepada yang wujud. Daoisme juga diejakan dengan Taoisme dan ia merupakan sebuah falsafah berdasarkan teks Dao De Jing yang dianggap secara meluas sebagai hasil Laozi dan Zhuangzi. Kitab Dao De Jing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya tidak yang ringkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan aspek metafizik Dao. Daripada Dao, wujud 2 prinsip, Yin dan Yang. Dalam ajaran Daoisme, percaya bahawa seseorang itu boleh menjadi dewa selepas mati sekiranya dia mati mengikut jalan kehidupan yang betul sebelum mati. Daoisme adalah satu jalan atau cara untuk mencapai keharmonian dengan alam semesta. Ia menekankan keamanan dan keharmonian akan dapat dicapai sekiranya manusia tidak mengikut hawa nafsu untuk mencapai materialistik dan mengasingkan diri daripada kegiatan duniawi serta apa sahaja yang merugikan dengan cara meditasi. Setiap tindakan ditentukan oleh Dao dan sekiranya engkar, dunia akan rosak. Ia juga menekankan kehidupan secara sederhana dan manusia perlu bebas daripada peraturan ciptaan manusia. Ajaran ini berubah sedikit demi sedikit menjadi sebuah agama. Daoisme merupakan agama bagi kebanyakan orang Cina. Buddhisme. Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha di India pada kurun ke-6 sebelum Masihi dan kemudiannya disebarkan ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China,
agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan, iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Prinsip agama Buddha, kesengsaraan dalam hidup dunia adalah disebabkan oleh kejahilan dalam fikiran yang salah dan tindakan yang salah. Untuk mengelakkannya, manusia mesti menghapuskan hawa nafsu dan membuatnya dengan berjaya supaya mencapai apa yang disebut oleh Buddha sebagai nirvana. Manusia mesti memadamkan keinginan hawa nafsu dan kewujudan. Sekiranya berjaya membuat demikian, maka akan bebas dari kejahilan dan mencapai kegembiraan. Agama Buddha juga ada menyentuh kepada cycle of life, iaitu manusia akan terus lahir, mati dan lahir semula. Hawa nafsu dapat dihindarkan dengan mengikuti jalan 8 lapis mulia atau jalan pertengahan, middle way, yang mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Siddhartha Buddha. Jalan 8 lapis mulia yang mengandungi 8 aspek penting dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama, Pama, kebijaksanaan, yang meliputi pemahaman yang betul, right understanding, dan pemikiran yang betul, right thought. Kedua, Samadhi, penempuan, yang meliputi pengucapan yang betul, right speech, tindakan yang betul, right action dan cara yang betul, right livelihood. Dan ketiga, Sila, ataupun moral, yang meliputi usaha yang betul, right effort, penimbangan yang betul, right mindfulness dan tubuhan yang betul, right concentration. Maoisme diasaskan oleh Mozi. Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat, mengecam sikap suka berperang dan menyerah kepada nasib dan mengutamakan golongan cerdik pandai. Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan, pengikutnya menentang konsep mandat Tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Maoisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya, dan ini bermakna aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. Legalisme adalah satu dari 4 aliran utama falsafah Cina pada musim semi dan musim gugur serta zaman perang negara. Ia diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Feizi, dan dilaksanakan semasa Cina di bawah pemerintahan dinasti Qin. Legalisme adalah suatu falsafah politik pragmatis yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi seperti alam dan tujuan kehidupan. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan teladan seperti yang disarankan oleh Confucius. Aliran ini telah mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokratik mutlak di negara China. Islam mempunyai pusaka yang kaya di China. Islam telah wujud di China semenjak zaman dinasti Tang, apabila seorang sahabat Nabi Muhammad SAW telah diutuskan sebagai seorang perwakilan rasmi kepada Maharaja Gaozong pada 650 Masihi. Maharaja itu menyamakan antara agama Islam dan ajaran Confucius dan memerintah pembinaan masjid pertama di China. Menurut Adibah, kemuncak zaman kegemilangan Islam di China ialah semasa zaman pemerintahan dinasti Yuan. Semasa zaman ini, semangat tokoh Islam amat menyerutlah dalam pembangunan tamadun China dalam berbagai bidang ilmu seperti astronomi, pelayaran, pembinaan takwim dan kalendar, perubatan serta sains dan teknologi. I guess space